Terima kasih Walimul dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Kita dipertemukan hari ini untuk berkongsi maklumat penting dan juga satu bahan visual. Jadi sebelum kita kongsikan ya antara maklumat yang kita terima, ada baiknya kita saksikan dulu pengisian bahan visual yang dapat kami bawakan pagi ini. Keusahawanan merupakan salah satu cabang yang menjadi pilihan setiap lapisan masyarakat dalam menimba ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman di samping mencari sumber pendapatan yang halal. Begitulah juga dengan pengusaha tempatan kita ni, Nur Eva Haji Emran, yang mana beliau merupakan seorang pereka fashion. Siapa menyangka hanya pada awalnya beliau mengusaha secara kecil-kecilan dengan menjual kain di laman sosial seperti Instagram dan WhatsApp, namun kini beliau lebih bergiat aktif dalam bidang keusahawanan dengan menempah jahitan baju-baju fashion daripada pelanggan. Kami juga berkesempatan untuk meninjau dan membuat pendekatan bersamanya mengenai perusahaan beliau. Sekarang ni masuk ke 2 tahun sedang berkecimpung dalam pereka fashion. Sebelum mengenal dunia mereka fashion ni sendiri, asalnya dulu hanyalah berjual kain saja, ambil pre-order daripada orang selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu bila sudah start timbul rasa bosan, so di sana start untuk membuat perjalanan barulah, step another business. So mengambil langkah untuk belajar menjahit. Mula-mula belajar menjahit daripada Cikgu Rina, kawasan kampung sini juga, di kampung Kupang. So far sepanjang 1 tahun setengah untuk memahirkan diri dalam bidang jahitan itu sudah cukup memadai, dan sehingga sekarang alhamdulillah jahitan bolehlah dikatakan 90% boleh dikatakan kira menghalusi banar-banar sudah. Minat tu sebenarnya dari dulu memang suka fashion, namanya bini-bini memang suka bergaya. Jadi dari dulu pun lihat fashion ambil habis-habis lukis, tapi tidak pulang lukis macam yang designer yang hebat-hebat tu lah. So design saja. And then sudah tu bila sudah cuba, sudah belajar menjahit, mula-mula yang dipelajari itu yang payah dulu. Ambil yang payah dulu. Yang senang itu confirm boleh buat, tapi cuba yang payah daripada kain yang susah-susah. And then minta tolong arah tempat mama juga, minta nasihat daripada mama. Mama asalnya pun juga memang menjahit, tapi bukan pandai sukat badan apa tu, cuma menjahit saja. And then sudah tu dorongan yang paling kuat daripada suami sendiri lah, dan yang membagi kuat bandar-bandar itu adalah anak-anak juga. Sebagai seorang usahawan juga, setentunya mereka tidak akan pernah terlepas daripada menghadapi apa jua cabaran dan juga risiko yang datang sepanjang berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Namun, mereka perlu bangkit untuk terus mengorak langkah ke hadapan dengan pantas dan terus bersemangat untuk mencapai kejayaan. Justru itu, ia selaras dengan wawasan negara 2035 yang memerlukan para profesional muda dan usahawan belia sebagai tunas bangsa, pewaris kepimpinan pada masa depan negara, untuk sentiasa lebih berani menerokai bidang keusahawanan, memandangkan keusahawanan merupakan nadi sebuah ekonomi. Cabaran yang pertama yang pernah dialami mula-mula sekali menjahit
adalah memasang daripada tangan ke bahu tu. Kawasan sini ni kalau salah kiraan saja boleh hendak bertamu tangan dengan berarah tempat kawasan bahu tu. Tapi disebabkan ikut lagi mana-mana kelas-kelas belajar tu kan, bila ditanyakan kenapa yang dah bertamu, jadi rupanya sukatan itu yang jadi masalah. Jadi mana-mana pun je tukang jahit, memang waktu first time diorang akan menjahit, masalah diorang itu daripada tangan itu. Untuk menemukan tangan itu yang memang selalu jadi masalah pada tempat diorang. Selain itu, beliau juga berpengalaman mengikuti Korea ASEAN Fashion Week yang mana ianya telah pun dianjurkan pada tahun 2019. Semasa pendekatan kami bersama beliau turut mengongsikan pengalamannya. Waktu tu tahun 2019 kami dijemput oleh bagian Korea Fashion Week di sana waktu bulan 8, bulan Ogos waktu tu. Tapi waktu tu saya tidak dapat pergi disebabkan kurang sehat. Jadi kawan-kawan yang membawa baju-baju itu ke Korea. Daripada saya sendiri, baju-baju saya yang dibawa ke Korea adalah ada 4 fashion baju yang dibawa. 3 hari sebelum Korea Fashion Week punya event berlaku, barutah diorang bagi email, barutah diorang bagi tahu yang daripada model nombor 1 ke nombor 10 sukatannya size-nya ani, sukatannya ani. Jadi dalam masa 3 hari sebelum itu terpaksa dibawa ke rumah sini and then terpaksa disukat lurus atau indah bagian dadanya, dari pinggangnya, tingginya. So mana yang perlu didamitkan on the spot hari itu pun didamitkan juga. Selepas daripada Fashion Week Korea, there is another yang aku ikut is artis Brunei is come to me and then untuk mendesainkan dia punya baju. Diorang mau pakaian itu ada tradisi tapi ada modernnya. So disatukan dia punya fashion itu. Jadi dicari yang kain songket dan dicari yang kain modern, disatukan. Alhamdulillah they are happy with that one. And then selepas tu yang Korea Fashion Week punya baju, one of my baju yang pakai hanbok tu alhamdulillah di Brunei dapat banyak sambutan. Harapan insyaallah yang waktu ini sebenarnya untuk kan mengambil sekiranya membuat apa-apa tempahan macam itu tu satu orang is not enough, so terpaksa didelegatekan to another people. But what I want lokal yang diambil saja. Jadi yang pandai menjahit di luar sana jangan takut untuk mencuba setiap apa yang dibagi itu. Kalau boleh tani cuba buat, sebab belum lagi dibuat, tani belum tahu setakat mana tani punya kemampuan yang tani boleh lakukan. Dengan adanya pengalaman yang meluas ini, ia setentunya dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan para usahawan, di samping dapat bertukar-tukar idea serta buah fikiran di kalangan mereka. Ia juga setentunya dapat membuka minda serta pandangan para usahawan untuk sentiasa bersaing secara sihat dalam bidang keusahawanan.